Assalamualaikum. Nama saya Nur Ashlisa binti Saidi. Nombor metrik saya ialah 056019. Listen to me now. Kerap kali kita dengar di dada-dada akhbar dan media elektronik tentang isu-isu pelarian di serata dunia. Walaupun begitu, dalam video ini saya akan memfokuskan tentang krisis pelarian etnik Rohingya dan kepentingan ASEAN dalam diplomasi serantau dalam kes Rohingya ini. Krisis ini bermula dengan tentera Myanmar melancarkan serangan ganas terhadap masyarakat Rohingya pada tahun 1970-an di mana telah mendorong orang-orang Rohingya ini melarikan diri dari Myanmar ke negara-negara lain. Antara kepentingan ASEAN dalam diplomasi serantau berkaitan isu Rohingya ialah ASEAN menjadi medium untuk kesemua negara berkumpul dan membincangkan tentang permasalahan ini. Tidak boleh dinafikan bahawa ASEAN mungkin satu-satunya mekanisme yang dapat mendekati Myanmar serta membawa semua negara anggota membincangkan permasalahan ini seperti yang dilakukan oleh ASEAN dalam isu pertelingkahan Laut Cina Selatan. Oleh itu, ASEAN menjadi medium perbincangan dan penyelesaian konflik merupakan salah satu kepentingan ASEAN dalam diplomasi serantau ini. Yang kedua ialah penerapan prinsip-prinsip yang dipegang oleh ASEAN dalam diplomasi serantau. ASEAN sangat menekankan penghormatan terhadap kedaulatan semua negara. Dengan adanya prinsip teguh ASEAN ini boleh digunakan dalam diplomasi serantau bagi menyelesaikan permasalahan isu Rohingya ini seiring dengan objektif yang ingin dicapai oleh ASEAN iaitu untuk mempromosikan keamanan dan kestabilan wilayah dengan menghormati keadilan dan kedaulatan undang-undang di antara hubungan negara-negara di rantau ini sejak awal penubuhan organisasi ini. Seterusnya ialah ASEAN menyediakan protokol dan konvensyen bagi kegunaan diplomasi serantau. Krisis pelarian ini telah memberi ujian kritikal bagi 10 anggota ASEAN dan institusi-institusinya. Seperti yang dapat dilihat, ASEAN kekurangan kerangka politik dan undang-undang ASEAN untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan pelarian. Di antara negara-negara ASEAN, hanya 2 negara sahaja iaitu Filipina dan Kemboja yang telah menjadi salah satu ahli dalam Konvensyen 1951 yang berkaitan dengan status pelarian atau Protokol 1967. Deklarasi ASEAN 2007 tentang perlindungan dan promosi hak pekerja migran hanya tertumpu pada pekerja migran sahaja dan tidak menyebutkan pelarian. Oleh itu, protokol yang terperinci tentang pelarian perlulah dibincangkan oleh kesemua negara anggota ASEAN. Pada pandangan saya, konflik ini boleh dikatakan sukar diselesaikan kerana pematuhan konsisten negara-negara ASEAN terhadap prinsip tidak campur tangan antara negara yang menyebabkan semua negara mengambil tidak endah tentang mencari solusi daripada konflik ini. Pematuhan kepada prinsip tidak campur tangan ini adalah untuk mengelakkan adanya konflik ketenteraan yang berkemungkinan tercetus antara 2 negara ASEAN jika prinsip ini dilanggar oleh mana-mana negara. Oleh itu, prinsip tidak campur tangan ini yang telah lama diterapkan dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN pada konsep kedaulatan asas ini tidak lagi sesuai dilaksanakan pada abad ke-21 kerana sistem dunia dan antarabangsa telah berubah dari masa ke masa. Prinsip tidak campur tangan ASEAN ini telah membataskan organisasi ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk bertindak secara proaktif dan akan juga membataskan mereka dalam sentiasa mengutamakan konflik atau permasalahan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia terutamanya krisis etnik Rohingya ini. Pada akhir video ini, ingin saya tekankan sekiranya isu atau konflik pelarian etnik Rohingya ini dibiarkan terlalu lama berlarutan akan menjadi masalah yang sangat sukar ditangani oleh semua negara komuniti ASEAN dalam tempoh terdekat ini. Dengan itu, ASEAN perlu bertindak secara proaktif bagi membela hak-hak asasi pelarian Rohingya ini yang sepatutnya mereka dapat di negara mereka dan menghentikan kekejaman ketenteraan di Myanmar. Oleh itu, konflik seperti ini amat memerlukan pemantauan yang sangat ketat dan berterusan oleh semua pihak dan ASEAN juga boleh menggunakan pendekatan kerjasama serantau yang lebih baik lagi bagi meningkatkan perlindungan para pelarian ini.